Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita berada dalam tajuk ataupun bab yang ke-6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kita sambung sikit lagi pembelajaran kita daripada standard pembelajaran yang lepas iaitu 6.1.3, menentukan dan melorekkan rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okay, jika dalam pembelajaran lepas kita dah pun tengok macam mana kita nak mewakilkan satu situasi dalam bentuk ketaksamaan. Yang kedua, kita dah pun belajar macam mana kita nak menentukan kedudukan rantau mana kita nak lorek. Okay, mana rantau atas lebih besar, lebih kecil, mana rantau bawah. Okay. So hari ni kita nak tentukan dan juga kita nak melorek rantau mengikut ketaksamaan yang diberi. Okey. So kita imbas sikit dulu. So bila sebut rantau ketaksamaan, okay, biasanya dia melibatkan garis lurus. So garis lurus tu mungkin dia bagi Y sama dengan C. Okey, pintasan Y dia, ataupun H sama dengan K, ataupun dia boleh bagi persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So ini kita dah bincang dalam pembelajaran lepas. So kamu boleh rujuk pada video yang lepas. Okey. Sekiranya titik-titik terletak pada satu garis lurus, dia terletak titik yang kita nak tu atas garis lurus yang kita lukis, maksudnya titik itu memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so yang ini persamaan. So katalah kita ada satu garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. So titik yang ada pada atas garis itu dikatakan memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, titik-titik yang terletak di rantau atas, okey, garis lurus tadi yang kita lukis, dan titik itu berada pada rantau atas garis lurus yang kita lukis, kita katakan titik tersebut memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Okey, rantau yang warna biru ni ialah rantau Y lebih besar daripada MX tambah C. Dan titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus yang kita lukis, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada MX tambah C. Okay, yang kalau ikut rajah ni, yang berwarna kuning tu kita namakan sebagai rantau bawah, dan dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada MX tambah C. Okay. So dalam pembelajaran lepas juga kita dah belajar terdapat dua jenis garisan bila kita nak melukis, iaitu garis padu atau garis penuh. Kita lukis bila kita ada simbol ketaksamaan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Okay, so garis yang perlu lukis ialah garis padu. Ini pun kita dah tengok, kita imbas kembali. Dan satu lagi ialah garis putus-putus ataupun kita panggil garis sempang. Kita gunakan bila kita ada ketaksamaan, simbol ketaksamaan lebih besar ataupun lebih kecil. Dia tak ada sama dengan. Okay, so beza dia ialah garis satu padu, satu lagi garis putus-putus ataupun garis sempang. Okay, so ingat bila kita nak melukis, simbol ketaksamaan lebih besar daripada, lebih kecil daripada dan sama dengan. So maksudnya kita perlu ada garis padu atau garis penuh. Kalau simbol dia hanya lebih besar ataupun kurang daripada, kita gunakan garis sempang atau garis putus-putus. Okay. So kita pergi pada soalan. Saya ambil satu contoh dalam buku teks muka surat 162. So soalan ni minta kita melorekkan rantau ketaksamaan. Ketaksamaan itu dah diberi. Saya ambil soalan D. Okay, dia bagi kat kita ketaksamaan Y lebih besar daripada atau sama dengan negatif 2X tolak 2. Dan pada rajah sudah dilukiskan garis tersebut. Okay, garis yang warna pink tu ialah garis Y sama dengan negatif 2X tolak 2. So dah dilukis, dia hanya minta kita lorekkan sahaja mana rantau dia. Okay, so first langkah pertama ialah
Tengok pada soalan. So simbol yang diberi pada situ diberi di situ ialah lebih besar. Lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, so garis di warna pink tu ialah garis penuh, garis padu. So lebih besar bermaksud simbol itu ialah simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Bermaksud rantau yang kita perlu lorek ialah rantau yang berada di sebelah atas garis. So, kamu tengok garis itu condong ke kanan. So, sebelah atas garis ialah di bahagian atas itu. So, kita lorekkan sebagaimana warna hijau tu. Okay. So, lorek dia mestilah kalau kita nak lorekkan garis tu condong ke kiri, semua mesti sehala lah. Okay. So, itu ialah kawasan Y lebih besar daripada atau sama dengan negatif 2X tolak 2. Okay. So, satu lagi contoh, saya ambil contoh F. Y lebih besar daripada negatif 2. Okay, so tengok dalam gambar ajar. Bila Y sama dengan negatif 2 ialah pada garis Y negatif 2 tu. Lebih besar daripada maksudnya simbol itu, garis yang dilukis itu ialah garis putus-putus. Okay, so tengok dalam gambar ajar dah siap dilukis pada kita. Y sama dengan negatif 2 tu. Okay, lebih besar daripada maksudnya kita perlu lorekkan pada rantau di sebelah atas garis. So, kamu tengok garis itu secara mendatar. So, bermaksud bila Y lebih besar, rantau atas bermaksud atas pada garis. Okay, semua kawasan tu kita lorekkan. Okay, sama ada kita warnakan lorekkan lah. Biasanya kita lorekkan kawasan tu. Okay, so itu ialah bagaimana kita nak melorek rantau ketaksamaan yang diberi. Okay, ada juga soalan, dia akan suruh kita lukiskan. Macam soal contoh tadi, contoh 5. Garis itu sudah dilukis pada kita. Kita hanya diminta untuk melorekkan rantau. Tapi soal contoh ke-6, dia hanya beri ketaksamaan. Diminta kita melukis dulu garis tersebut. Dan kemudian barulah kita lorekkan rantau. So, bagaimana kita nak melukis garis tersebut? So, bila kita ada ketaksamaan Y lebih besar daripada X tambah 5, kita perlulah tukarkan ketaksamaan itu kepada persamaan. So, kita tukar saja simbol lebih besar itu kepada sama dengan. Y sama dengan X tambah 5. Okay, ini sebagai guideline untuk kita melukis garis lurus tersebut. So, untuk melukis garis lurus, saya dah pernah pesan sebelum ni, kita perlu ada 2 titik, 2 koordinat sekurang-kurangnya. So, yang nak senang kita ambil. Untuk garis lurus yang mudah macam ni, kita biasanya ambil X sifar. Gantikan sahaja dalam persamaan itu X sama dengan sifar. So, bila kita gantikan dalam persamaan Y sama dengan X tambah 5 tu, kita letakkan X itu sifar. So, dia akan jadi Y sama dengan sifar tambah 5. So, kita akan dapat Y 5. So, itu koordinat pertama kita, sifar 5. So, sifar 5 kita tandakan pada sarta cates kita. Okay, sifar 5. Kedua, kita nak ambil titik apa? So, kita boleh pilih mana-mana titik dalam julat skala yang kalau diberi. Okay, kalau tak, kita ambil saja mana-mana titik yang mudah. So, nak senang, saya gantikan pula dalam persamaan yang sama, saya letakkan Y pula sifar. So, bila saya gantikan Y sifar, nilai X, kita nak cari X, 5 tu kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat negatif 5. So, bila X, Y sifar X ialah negatif 5. So, kita dah dapat koordinat yang kedua iaitu negatif 5 sifar. So, kita tandakan. So, bila dah dapat 2 titik macam tu, so kita boleh lukis satu garis lurus. So, nak lukis garis lurus, kena kenal pasti. Nak lukis garis padu ke, nak lukis garis putus-putus. So, tengok balik soalan. Soalan lebih besar daripada. Lebih besar daripada dia tak ada simbol sama dengan, bermaksud garis yang kita lukis ialah garis putus-putus. Dan garis itu ialah garis Y sama dengan X tambah 5. Okey, sekarang berbalik pada soalan. Soalan suruh kita lorek. Ini dah siap lukis graf. Dah siap lukis garis. Sekarang soalan nak Y lebih besar daripada X tambah 5. So, simbol lebih besar bermaksud dia berada di rantau atas daripada garis. So, kita lorekkan rantau yang warna orange tu. Itu mewakili Y lebih besar daripada X tambah
5. Okey. So, satu lagi contoh. Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 6. So, macam tadi, bila kita ada simbol ketaksamaan, untuk melukis garis lurus, kita perlu tukarkan ketaksamaan tersebut kepada bentuk persamaan linear. Okay, itu memudahkan kita mencari koordinat. So, Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 6, dia akan jadi Y sama dengan negatif X tambah 6. So, Y sama dengan negatif X tambah 6. Kita cari satu koordinat dulu. So, katalah saya gantikan X dia sifar. So, bila kita ganti X sama dengan sifar, Y sama dengan negatif sifar tambah 6, kita akan dapat Y sama dengan 6. So, ini adalah satu koordinat sifar 6. So, kita tandakan dalam satah cartes kita. Okey, yang kedua, kalau kita ambil Y pula sifar. Kalau kita ambil Y sifar, maksudnya sifar sama dengan negatif X tambah 6. So, X kita akan dapat 6. Okey, so bila X sifar, Y 6. Bila Y sifar, X 6. So, kita tandakan pada satah cartes. Okey, sekarang nak lukis garis lurus. Garis penuh ke, garis padu ke, ataupun garis putus-putus. So, tengok pada soalan, dia ada simbol sama dengan di situ. So, bila ada simbol sama dengan, bermaksud garis yang kita lukis ialah garis padu, garis penuh. Garis itu nama dia adalah Y sama dengan negatif X tambah 6. Sekarang kita nak lorekkan rantau. So, kita tengok pada soalan, Y lebih kecil atau sama dengan. Y kurang daripada atau sama dengan. Kurang bermaksud dia berada pada rantau sebelah bawah. So, kita lorekkan rantau yang di bawah itu. Dan rantau itu mewakili Y lebih kecil sama dengan negatif X tambah 6. Okey, boleh So, kenal pasti betul-betul, buat satu persatu. So, kamu tak akan lakukan kesilapan. Okey, so kita akan sambung pembelajaran dalam video yang akan datang.